Halo guys, apa kabar semua? Kita bertemu lagi di dalam channel saya Johedi Official. Sebelum lanjut menonton video ini guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru guys. Oke guys, salam satu dunia. PKP bermula 13 Januari di 5 negeri, termasuk 3 wilayah persekutuan. Kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan atau PKP untuk tempo 14 hari bermula Rabu ini 13 Januari dan akan berlangsung sehingga 26 Januari ini. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung hari ini. Jelas Muhyiddin, perintah itu melibatkan 3 peringkat pelaksanaan. Peringkat pertama, PKP dikenakan ke atas 5 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan yaitu Pulau Pinang, Selangor, Melaka, Johor, Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Peringkat kedua, PKP bersyarat PKPB ke atas 6 buah negeri yaitu Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu, dan Kelantan. Peringkat ketiga pula, PKP pemulihan PKPP pula akan dilaksanakan bagi negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempo tersebut. Bagaimanapun, Kerajaan Sarawak hari ini meletakkan Kuching, Sibu, dan Miri di bawah PKPB. Rentas daerah dan negeri dilarang. Muhyiddin turut mengumumkan bahwa semua perjalanan rentas daerah dan negeri di seluruh negara tidak dibenarkan. Bagi peringkat pertama yang melibatkan 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan, hanya perniagaan dalam senarai sektor ekonomi penting yang akan dibenarkan beroperasi. Bagi sektor ekonomi, kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi dan dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu, yaitu penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan, dan pengedaran, serta perladangan dan komoditi, kata Muhyiddin. Sektor-sektor ini dibenarkan beroperasi karena ia diperlukan untuk memastikan rantaian bekalan barangan keperluan rakyat, katanya. Namun tambahnya, hanya 30% kaki tangan pentadbiran sektor ini akan dibenarkan beroperasi dari pejabat. Dia juga menggesa mereka yang diizinkan untuk terus bekerja, terus mematuhi prosedur operasi standar SOP. Dia menambah bahwa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan memberikan perincian lebih lanjut mengenai jenis perkhidmatan yang dianggap sebagai sektor ekonomi yang penting. Bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan adalah terhad di dalam 10 km radius sahaja. Sementara bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasaraya atau kedai runcit yang berdekatan, hanya 2 anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada di dalam kendaraan yang sama. Mana-mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan compound maksimum Rp1.000. Muhyiddin berkata bagi negeri-negeri di bawah PKP, kedai makan dan gerai penjajah dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan bungkusan pulang ataupun take away, tapau, dan balik rumah. Manakala bagi kawasan PKPB dan PKPP, kedua-duanya dibenarkan beroperasi seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jaga jarak, jaga diri, kita jaga kita. Perkhidmatan penghantaran makanan dibenarkan beroperasi juga. Pasaraya perkhidmatan kesehatan termasuk klinik,
hospital dan farmasi, serta bank dibenarkan beroperasi di kawasan PKP pada tahap berjaga-jaga. Patuhi SOP ketika berada di tempat-tempat ini, serta memakai pelitup muka dengan betul. Jaga penjarakan fisikal dan kerap menggunakan hand sanitizer dan selalulah mencuci tangan. Sekiranya tidak ada keperluan segera atau mendesak, tidak perlulah keluar rumah, katanya. Pelajar SPM dibenarkan ke sekolah. Perdana Menteri menambah bahwa pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020 dan 2021 masih dibenarkan hadir ke sekolah. Mengenai aktiviti keagamaan, dia mengatakan hanya maksimum 5 orang di tempat-tempat ibadah yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, aktiviti keagamaan di tempat-tempat ibadah yang terletak di negeri-negeri di bawah PKPB dan PKPP masih boleh diteruskan dengan mematuhi SOP. Satu perbedaan PKP kali ini dengan PKP yang diperkenalkan pada bulan Maret tahun lalu adalah aktiviti riadah di luar dibenarkan dengan syarat hanya bersama anggota isi rumah sahaja. Jelas Muhyiddin ini karena pengasingan diri untuk satu tempo yang lama boleh memberi tekanan terhadap kesehatan mental. Justru bagi memastikan kesehatan minda dan fisikal yang berterusan, Anda dibenarkan meninggalkan rumah untuk beriadah dengan anggota seisi rumah sahaja. Pastikan jarak Anda dari orang lain adalah 2 meter setiap masa. Kalau hendak berjogeng, jangan lebih daripada 2 orang. Dan kalau berbasikal juga, janganlah secara berkumpulan, cukuplah seorang saja, katanya. Ingat, semua aktiviti berkumpulan tidak dibenarkan. Oke guys, sampai di sini saja ulasan berita pada hari ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis video ini. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, walau dimanapun kita berada, kita jaga kita, patuhi SOP. Kalau tidak keperluan, jangan keluar rumah. Oke guys, kita jumpa lagi di next video. Salam satu dunia, bye-bye.